Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Ilma dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang kepentingan epistemologi dalam kehidupan. Terlebih dahulu, ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Saya Nadia binti Ismail dan yang lain Suhana binti Jamal, Muhammad Nur Hisham bin Akun, Ramisa binti Amir, Najwa Ashila binti Jainal dan Nur Syahira binti Sinun. Dalam pembentangan kami akan membincangkan mengenai pengenalan, latar belakang epistemologi, kepentingan epistemologi, konsep ilmu dan aliran teori epistemologi, akhir sekali kesimpulan. So, tanpa membuang masa, mari kita mulakan sesi pembentangan ni. Kita masuk pada pengenalan. Dalam pengenalan ni kita perlu tahu mengenai apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses menyampai dan menimba ilmu pengetahuan untuk membangunkan daya intelek serta potensi diri seseorang individu dalam pelbagai aspek. Dengan adanya pendidikan dan ilmu pengetahuan, manusia menjadi lebih bertamadun di samping dapat meningkatkan kematangan untuk memberi pendapat dan berhujah semasa menjalankan kehidupan sebenar. Ilmu ialah penerimaan sesuatu info atau perkara yang berkaitan tentang persoalan yang wujud. Allah telah mengurniakan akal fikiran dan kebijaksanaan kepada manusia untuk berfikir secara kritis bagi mengembangkan kecenderungan berfikir manusia terhadap persoalan-persoalan yang wujud dalam minda. So yang kedua, apakah definisi epistemologi secara umum? Epistemologi dalam konteks falsafah membincangkan dan mempersoalkan tentang apa itu ilmu, mengapa perlu ilmu dan sekaligus cara membuktikan kesahihannya. Selain itu, epistemologi turut dikaitkan dengan konsep di mana sesuatu ilmu yang menjurus kepada pemahaman kebenaran. Epistemologi membolehkan manusia untuk membuktikan kebenaran sesuatu ilmu berdasarkan konsep-konsep dan teori ilmu. Dalam arti kata lain, epistemologi itu adalah cabang utama falsafah yang mengkaji tentang asal-usul, struktur, kaedah serta kesahihan ilmu. So, pengkaji menjalankan kajian ini untuk memberi ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kepentingan dan konsep ilmu dalam kehidupan. Konsep kepentingan epistemologi dalam kehidupan. So, seterusnya saya mempersilakan pembentang kedua iaitu Suhana untuk meneruskan pembentangan. Okay, bye. Seterusnya, saya teruskan pembentangan ini dengan latar belakang epistemologi. Epistemologi merupakan suatu perkara yang lahir di atas kebenaran dan disertai dengan sifat yakin yang tinggi. Perkara ini dihubung kaitkan dengan teori serta asal-usul ilmu yang digelar sebagai epistemologi atau dalam erti kata lain, teori ilmu pengetahuan. Melalui epistemologi inilah sesuatu ilmu itu wujud, berkembang dan seterusnya membentuk perspektif seseorang individu terhadap sesuatu perkara. Istilah epistemologi berasal daripada kata pinjaman bahasa Inggris yaitu epistemologi. Istilah ini merupakan gabungan dua perkataan Greek yaitu epistemi yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan perbincangan. Manakala dalam bahasa Arab pula, istilah epistemologi dikenali sebagai Nazaria al-Ma'rifah atau Ma'rifah. Dalam buku yang berjudul Madkhal ila al-Falsafah, Imam Abdul Al-Fattah telah menjelaskan bahawa istilah Nazaria al-Ma'rifah membawa dua maksud. Yang pertama, istilah ini membawa pengertian yang luas di mana ia mengandungi semua aspek perbahasan falsafah yang penting serta mempunyai hubungan
dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Kedua, istilah ini juga turut membawa makna yang sempit, yaitu ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasar dan sumber ilmu, puncanya, syaratnya, serta bidang-bidang ilmu. Terdapat banyak aspek yang dibicarakan dalam dalam epistemologi. Salah satunya ialah sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan boleh didapati melalui wahyu, wahyu dan tradisi, inspirasi, intuisi, dan ilham, rasional, ilmu huduri, empirikal, hikmah, kearifan tempatan, serta teori tentang kebenaran. Bukan itu sahaja, epistemologi ilmu turut membicarakan tentang jenis-jenis atau klasifikasi ilmu. Sebagai contoh, klasifikasi ilmu kepada ilmu sains kemanusiaan dan ilmu sains tulen. Dalam sains tulen, misalnya terbahagi kepada ilmu fizik, kimia, biologi, matematik, dan lain-lain. Manakala sains sosial terbahagi kepada ilmu politik, ekonomi, undang-undang, pendidikan, komunikasi, linguistik, antropologi, psikologi, dan sebagainya. Dalam konteks Islam pula, ilmu dapat diklasifikasikan kepada dua, yaitu ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu nakli ialah ilmu yang berdasarkan wahyu, misalnya cara untuk solat, manakala ilmu akli ialah ilmu yang berdasarkan akal dan uji kaji atau eksperimen, contohnya ilmu sains. Seterusnya saya pas pembentangan dengan pembentang yang seterusnya. Kepentingan epistemologi yang pertama kita boleh lihat dari aspek pengajaran dan pembelajaran, dan ianya boleh dibahagikan kepada dua bahagian, yaitu dari sudut pengajar dan pelajar. Dari sudut pandang pengajar, kita boleh memastikan epistemologi itu mempengaruhi cara seseorang guru untuk memahami bagaimana pola pemikiran dan pengetahuan pelajarnya. Hal ini seterusnya akan mempengaruhi kaedah penyampaian guru tersebut. Sementara itu, dari sudut pandang seorang pelajar pula, epistemologi boleh membantu mereka dalam memaksimumkan pengetahuan dalam bidang yang sedang didalami atau dipelajari. Ini karena epistemologi berpengaruh untuk membantu pelajar memahami dengan lebih baik sebuah topik melalui pelbagai persoalan yang terdapat di dalam epistemologi. Kepentingan yang kedua ialah dapat melahirkan insan dengan pemikiran kritis. Ini selepas kita mengambil kira faktor seseorang yang mengaplikasikan epistemologi atau teori ilmu itu sendiri, sudah tentu akan mempunyai 1001 persoalan di benak pikirannya mengenai ilmu, sama ada yang dipelajarinya di institusi maupun di tempat lain. Ini dikarenakan kehadiran pelbagai persoalan-persoalan yang dibahaskan dalam epistemologi itu mampu menajamkan pemikiran seseorang. Seterusnya, epistemologi juga dapat mengelakkan berlakunya salah faham mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, kita boleh melihat kepada perbahasan mengenai bentuk bumi ini sendiri yang telah dibahaskan dari dahulu lagi malah sehingga kini. Di sinilah epistemologi memainkan peranannya, di mana persoalan-persoalan yang terdapat di dalam epistemologi itu akan membantu kita untuk mencari jawaban yang sebenar kepada persoalan-persoalan itu. Yang keempat dan yang terakhir di sini adalah epistemologi dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Contoh paling mudah di sini adalah dengan menganalisis persoalan-persoalan umum di dalam epistemologi, minda kita akan secara tidak langsung akan menjadi lebih tajam dan kritis. Sekian dari saya untuk kepentingan epistemologi dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan bentang mengenai konsep ilmu. Ilmu ialah segala pengetahuan atau kebenaran yang diturunkan kepada para rasul dan ciptaannya, yaitu manusia, yang mempunyai aspek zahir dan batin. Konsep ilmu terbahagi kepada tiga, yaitu belief,
truth, dan justified. Syarat ilmu boleh dibahagikan kepada kepercayaan. Kepercayaan mesti dilihat berdasarkan kebenaran, dan kepercayaan yang benar haruslah mempunyai justifikasi. Syarat ilmu yang pertama ialah belief atau kepercayaan kepada sesuatu dan mempercayainya sebagai sebuah ilmu. Apabila kita menganggap teori saintifik sebagai bidang ilmu, bermakna kita mempunyai kepercayaan terhadap teori saintifik. Sebagai contoh, kita percaya kepada teori atom kerana ia terkandung dalam pembelajaran fizik yang kita anggap sebagai salah satu teori sains. Syarat pengetahuan yang kedua iaitu apa yang kita percaya sebagai truth atau benar dan bukan palsu. Contohnya dalam teori atom, semua benda fizikal adalah kecil yang dikatakan terdiri daripada atom. Kepercayaan kita terhadap teori atom ini adalah semua jirim terdiri daripada atom-atom kecil mestilah benar. Syarat pengetahuan ketiga, justified. Dengan kata lain, kepercayaan yang benar boleh dibuktikan dengan justifikasi dan asas yang kukuh. Oleh itu, kepercayaan mestilah benar dan boleh dibuktikan benar. Ketiga-tiga syarat ilmu mestilah dipenuhi, dan jika salah satu daripadanya tidak dipenuhi, ia tidak dianggap sebagai ilmu. Pengkaji dapat melihat bahawa ketiga-tiga syarat tersebut adalah bergantung dan berkait rapat untuk menentukan sama ada sesuatu itu boleh diklasifikasikan sebagai ilmu ataupun tidak. Saja. Ya, seterusnya kita beralih kepada aliran teori epistemologi. Aliran ini mempunyai tiga, yaitu empirisisme, idealisme, dan rasionalisme. Oke, kita tengok kepada empirisisme. Idea ini bertujuan untuk menyatakan bahawa minda tidak wujud, walaupun hanya dirinya yang memberitahu manusia wujud. Dengan kata lain, semua pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengalaman apa yang dilalui, dan dunia hanya dibenarkan oleh pengalaman. Antara tokoh barat yang mengembangkan empirisisme ialah John Locke 1632 hingga 1714. Beliau percaya bahawa manusia dilahirkan dengan fikiran yang kosong dan mereka hanya dibentuk oleh pengalaman diri seterusnya. Aliran ini turut disokong oleh David Hume 1711 dan hingga 1776 dan Auguste Comte 1798 hingga 1857. Kemuncak pemikiran empirisme ialah kemunculan positivisme oleh Auguste Comte melalui tiga teori, tiga proses dalam sejarah manusia. Bermula di peringkat teologi, diikuti oleh peringkat metafizik dan akhirnya peringkat positif. Pada tahap positif ini, orang tidak lagi memerlukan spekulasi agama atau falsafah, tetapi memerlukan dan percaya kepada pengalaman positif, pengetahuan berasaskan dirinya. Yang kedua, idealisme. Idealisme ialah istilah yang pertama kali digunakan dalam dunia falsafah pada awal abad ke-18 oleh Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 hingga 1716 yang menggunakan istilah itu pada ide Plato 427 hingga 327 sebelum Masehi. Hal ini bercanggah dengan materialisme Epikuros 341 hingga 270 sebelum Masehi. Idealisme berasal daripada penggunaan istilah dunia dalam jiwa oleh Plato. Pandangan ini menekankan apa itu idea dan memperkecilkan perkara material dan fisik. Idealisme adalah idea bahawa semua kewujudan ini ada di dalam hati atau di kepala Anda. Ini bercanggah dengan idea realis bahawa dunia ini wujud dalam realiti. Pemikiran idealistik merumuskan semua yang wujud, tetapi hanya apa yang ada dalam fikiran. Kumpulan ini mengarahkan dirinya untuk menghantar ion ke otak. Jadi, semua kewujudan ini hanya wujud dalam otak. Ini terbentuk dengan dua asas. Yang pertama ialah negatif,
yaitu menafikan kewujudan fisik yang sebagai fakta. Kedua, positif, yang mana semua makhluk ini hanyalah roh dan akal semata-mata. Wujudan ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh panca indera kepada kita, yaitu di dalam otak. Tiada kewujudan di luar otak, semua hanyalah arus elektrik yang dihantar oleh panca indera. Dan terakhir ialah rasionalisme. Idea ini disokong oleh Descartes 1596 hingga 1716. Beliau mencadangkan beberapa konsep yang menjadi asas kepada aliran rasionalisme, yaitu kepastian, generalisasi, subjektivisme, formula, yaitu merujuk kepada rumus matematik, dan formula mantik. Oleh itu, kita perlu tahu bahwa pemikiran rasionalisme ini bersama dengan pemikiran empirisme dalam meletakkan keupayaan untuk merealisasikan intipati kewujudan manusia. Ini terletak pada perbincangan epistemologi. Tokoh ide ini termasuk Descartes, Spinoza 1632 hingga 1677, dan Leibniz 1646 hingga 1716. Itu saja. Kesimpulannya, melalui kajian ini, pengkaji dapat merumuskan bahawa kefahaman serta pendirian epistemologi yang tepat merupakan asas yang penting bagi seseorang manusia dalam menerangkan dan mengembangkan ilmu-ilmu baharu. Hal ini kerana apabila aliran-aliran tertentu diikut tanpa sedar dan faham kesilapan serta kelemahan yang wujud, secara tidak langsung, ia akan menyebabkan kebincangan ke atas kerangka pemikiran dan pemahaman serta pandangan alam yang dianuti oleh seorang manusia. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengenal pasti latar belakang epistemologi sekaligus menyatakan beberapa kepentingannya dari sudut yang berbeza. Oleh hal yang demikian, pengkaji berharap agar kajian ini dapat memberi manfaat serta ilmu kepada segenap manusia bahawa pentingnya epistemologi dalam kehidupan yang mampu mengubah pemikiran manusia, yang mampu mengubah pemikiran masyarakat untuk lebih mendalami ilmu-ilmu baru untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.